وبركاته. الحمد لله الذي فضلنا بخير كتاب أنزل وشرفنا بخير نبي أرسل سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Ayat berapa je tu? Ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Bersama mereka itu dengan orang-orang yang keadaannya sentiasa berdasarkan bukti yang terdapat dari Tuhan dan diikuti oleh kitab suci Al-Quran memberi kenyataan sebagai saksi daripada pihak Tuhan. Mereka tak percaya akan kehebatan mukjizat Al-Quran. Mereka mengatakan bahawa Quran itu Nabi SAW yang cipta. Dia tak percaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga cabaran dibuat oleh Allah, fa'tu bi'ashri suwar. Buat mari kat 10 surah. Kalau betul benarlah kamu ni boleh buat macam Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala dedahkan sebenarnya perangai mereka yang tidak terima daripada awal lagi, kerana ia bukan daripada harapan mereka sebenarnya. Orang Yahudi khususnya mengharapkan supaya Nabi akhir ni daripada benih mereka. Jadi datangnya Nabi SAW bukan daripada keturunan Ishaq, daripada Ismail, daripada awal tu balik awal dah. Tu dia. Jadi daripada hak asal tu tak boleh terima dah. Jadi apa benda hak Nabi Muhammad SAW bawa pun ia kira tak pakai laki. Nampak tak tu? Sedangkan kitab Taurat cerita tentang kedatangan Nabi SAW. Bahkan mereka sendiri pun sebenarnya mengaku ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengaku tapi mereka tipu diri mereka sendiri. Mereka tahu benda tu betul tapi dia tak mau terima benda hak yang benar ni. Watak-watak seumpama itu sampai hari akhirat ada aja Zul. Sekarang ni apa hak berlaku sekarang ni tak masuk akal. Dia tak tahu benda hak yang dia buat tu salah. Dan dia mengaku benda hak yang dia tak buat tu betul. Tapi sebab apa buat juga benda hak salah? Walaupun dia tahu benda hak dia buat tu salah. Nampak tak? Sebab macam-macam hal lah yang Allah tak sebut. Nampak tu? Hak ni cerita orang dulu. Watak hak duduk dahulu tu ada sampai kiamat. Nampak tak? Cuma nama berbeza. Orang aja beza, lokaliti sahaja berbeza, tapi watak sama je lah. Nampak tak? Tak lari dah kita ni 3 puak. Nampak tu? Yang pertama kafir, yang keduanya beriman, ketiganya munafik. Tak lari dah. Tak lari dah. Sepanjang zaman akan ada sampailah kiamat. Yang kita duduk baca-baca ni sebab kita nak selamat daripada kafir, daripada munafik. Nampak tak?
Tu je ceritaan dia. Minta Allah SWT istiqamah di atas kebenaran, di atas kebaikan. Tu je lah. Nampak tak? Sebab semuanya telah disusun, disuka oleh Allah SWT. Jadi Allah SWT buat mari satu persoalan. Hamzah depan tu Haji Zul tu dipanggil Hamzah istifham, dia kata. Dalam bahasa Arab Hamzah istifham. Sebab tu diterjemahkan adakah, maka, man, siapa. Nampak tu? Afaman kana ala bayyinatin min rabbih. Mudah boleh perhati ke, dok tengok ke, dok nak mikir ke. Ni sekarang ni ada orang yang duduk di atas hujah, keterangan, bukti. Nampak tak? Setiap perbuatan dia tengok dah benda ni bukti dia apa. Tu dia hukum dia ke mana. Nampak tak? Hujah dia ke mana, dalil dia apa. Nampak tak? Boleh buat ke tak? Ada watak seumpama itu. Sebab tu Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu, bila dia pegang pemerintahan selepas kematian Sayyiduna Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu minta sahabat-sahabat hok lama-lama min kibarus sahabah yang masih hidup supaya datang jumpa dia di rumah khalifah. Kata Sayyidina Umar, tamannau antum, sekarang kamu duduk di rumah khalifah. Nampak tak? Kamu ni di antara orang yang hebat sebab masih panjang umur. Zaman Nabi masih hidup, zaman Abu Bakar pun hidup, sekarang zaman aku yang nanti menjadi khalifah. Jadi hamba nak demo semua ni bercita-cita apa benda yang demo nak, hak sejak zaman Nabi sampai sekarang ni hak tak boleh lagi, apa hak demo nak. Kata Sayyidina Umar. Kata sahabat-sahabat besar ni, wahai Umar, kami tak mahu apa. Kami nak demo usahakanlah di rumah khalifah ini supaya dipenuhkan dengan kepingan-kepingan emas. Sebab dengan kepingan emas ini kami boleh kerja dakwah lebih mudah lagi. Maknanya pada otak sahabat ni mikir untuk buat kerja dakwah je. Nampak tak? Buat kerja dakwah. Setiap sahabat yang mari tu dia jawab benda yang sama je. Nak supaya rumah khalifah ini dipenuhi dengan kepingan emas. Sebab nak memudahkan buat kerja dakwah. Subhanallah. Nampak tak? Lepas tu bila dah semua jawab sama, maka sahabat-sahabat hak besar tanya pula Sayyidina Umar. Dah yamu pula nak kenapa? Kata Sayyidina Umar, betul lah hak yamu bercita-cita tu, tapi aku nak di rumah khalifah ni dengan 3 watak. Yang pertama Muaz bin Jabal. Aku nak supaya orang hak duduk dalam rumah khalifah ni berwatak macam Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni sahabat yang paling alim kenaan halal dan haram. Maknanya Sayyidina Umar nak supaya rakyat dia, pemimpin hak yang memimpin masa dia menjadi khalifah ini, ada hak nanti menjadi gubernur, menjadi DO, menjadi YDP majlis, menjadi JPKK, ibarat dia, supaya bersifat dalam Muaz bin Jabal. Biar ada benda halal dan haram, dia tahu sepadan. Dia tahu benda ni halal sebab apa? Ada hujah. Benda ni haram sebab ada dalil. Nampak tak? Tengok pada watak orang dulu. Ni Allah tanya, afaman kana ala bayyinatin. Mu tak tengok ke ada watak hak yang kalau ada masalah apa, ada berlaku apa, dia tanya hujah dia apa, bukti dia apa, dalil dia apa, dia tanya. Kalau ada dalil, buat. Tak ada dalil nak tebang, jangan tebang. Nampak tak? Subhanallah. Kata Sayyidina Umar yang kedua, aku nak supaya watak Abu Ubaidah Al-Jarrah, iaitulah watak yang sangat amanah. Makna dia nak supaya orang yang duduk dalam pemerintahan dia ni biar beramanah. Pemimpin yang amanah, rakyat yang amanah. Yang ketiganya, dia nak supaya duduk dalam rumah khalifah ini watak Salim Maula bin Abi Huzaifah. Iaitulah seorang walaupun dia hamba abdi tapi dia mahir Al-Quran. Dia nak supaya rakyat dia supaya mahir Quran mereka. Subhanallah. Nampak tak? Jadi bila faham Quran, bila reti Quran, selesai masalah. Hak yang masalah ni sebab jauh daripada Quran. Dan musuh Islam pula, dia memang program dia nak suruh jauh daripada Quran. Dia tak marah baca, tapi dia nak suruh supaya orang tu hidup jauh dengan Quran. Haji Zul, mana baca-baca tapi dia tak faham. Nampak tak? Inilah dia.
Dia buat program-program yang menjauhkan dengan Al-Quran. Dan bila terjebak, memang dengan sendirinya dia tidak akan suka dengar Al-Quran. Faham je tu? Mana mungkin boleh berhimpun benda baik dengan buruk sekali? Tak boleh. Mana boleh berhimpun? Sebab itulah hak ni wasiat daripada Abu Jahal dipegang sungguh oleh orang kafir. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Maka berkatalah kafir, kamu jangan dengar Quran ni. Masa orang ngajar Quran ni, kamu kena buat program. Biar program kamu ini didatangi oleh ramai orang, biar orang tak pergi dengar hak Muhammad mengajar Quran. Allah Rabbi. Bila pergi pada program hak yang liar, hak yang lala, nampak tak? Dia akan rasa giang. Aja tu. Dia naik rasa giang. Dia panggil idman. Dia mari kemaru. Dia mari ketagih. Macam dadah juga. Dosa ni dia main ketagih juga aja tu. Nampak tak? Dia main kenali juga. Dan dia curi je, dia rasa seronok dengan curi ni. Nampak tak? Dan dia mari suka duduk capur laki perang tersebut. Nampak tu? Tak ada terasa berdosa, tak ada rasa salah. Mu cuek aku cuek mu. Dia rasa ketagih. Idman. Nampak? Ketagih dosa. Bila ketagih dosa dengan sendiri, dia tak seronok lah dengan Al-Quran. Tu je cerita dia. Nampak tak je tu? Tu. Dan zaman sekarang ni pun kita tengok, kalau konsert apa sebut kan, oi, hak yang ramai gitu orang Islam sebahagian dia. Nampak tak je tu? Orang Islam. Muka orang tak cerdik aja tu. Nampak? Dan pergi tegak, dia rasa seronok. Bila seronok tegak, dia mari ingat semua ni. Ingat semua. Bila pula. Nampak? Tanya semua ni. Sebab ketagih. Jadi bila gitu keadaan dia koh jauh daripada Quran dan sebagainya. Tak ada seronok. Jadi kita ni macam mana nak suruh kita rasa seronok dengan Quran ni? Kena dengar semua, kena baca semua, kena faham semua. Baru rasa seronok. Aja tu. Berlawan semua. Memang sifat kita berlawan. Pertembungan di antara iman dan kufur ini sampai kiamat, Haji. Dia tak berhenti sampai kiamat. Lagi mana dok kiamat dunia akan berlawan lah guna cerita pun. Contohnya kita mari fikir, dah kita duduk belah mana? Belah kufur ke belah iman? Dua tu je. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala, afaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu syahidun minhu. Lepas tu, mana tengok ke ada watak hak yang duduk di atas kebenaran Tuhan dia, dan juga dia mensaksi kepada apa hak yang dia buat. Wa min qabli kitabu Musa imama wa rahmah. Sebelum Quran hak yang duduk dibaca ini telah diturunkan oleh Allah kitab yang diberikan kepada Nabi Musa, itu Taurat. Taurat ini sifat dia imam wa rahmah. Imam pandu, yang memandu, duduk depan lah sebagai panduan. Wa rahmah, yang memberi rahmat. Serupa je dengan Quran. Wa nunazzilu minal Quran mimma huwa shifaa'u rahmah, membawa rahmah. Jadi maknanya Quran melengkapi. Sebab tu bila Quran turun, hukum dia haram beramal dengan Taurat dan Injil. Tak boleh dah je tu. Hanya wajib beriman sahaja. Taurat, Injil, Zabur itu diturunkan oleh Allah, tapi haram beramal. Sebab turunnya Quran menasahkan segala hukum yang ada pada kitab sebelum tu. Tu cerita dia. Jadi bila kamu dengar Al-Quran, jadi bukan benda baru. Hak yang dibawa oleh Quran itu dah dibawa oleh kitab Taurat, Injil, Zabur ni tidak disebut banyak sebab dia hanya al-mawa'iz. Hanya peringatan-peringatan. Tidak cerita pasal hukum. Ada pun Taurat dan Injil dia cerita macam Al-Quran cerita. Ada kisah, ada hukum. Nampak tu? Tu dia. Ada mawa'iz. Jadi Al-Quran sebiji macam Taurat dan juga Injil. Tu dia. Jadi pasal apa yang kamu dok boleh nak terima Quran ni? Tu apa sebut tadi tu. Asal tu dak pakai dah Haji Zuhair. Nampak tu? Makna awal-awal tu disqualified dah maknanya. Ditolak dah. Sebab apa? Sebab Muhammad bukan daripada benih kita. Oh, parah.
Awak tu Nabi tak ajar lagu tu. Nabi tak ajar lagu tu, tapi benih-benih ni lagu ni ada lagu ni. Ta'assub yang melampau. Ta'assub ni sebab tak ada hujah. Kalau ada hujah beres je. Ta'assabu ta'assuban tu maksudnya kita tutup mata, lepas tu kita rabu-rabu tak tahu kepala ekor. Hak yang patut orang Islam ni dah tamassuk. Nabi suruh tamassuk. Tamassuk ni ada hujah, ada dalil. Sebab tu Tuhan tanya, afaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu shahidun min wa min qabli kitab Musa imama wa rahmah. Sebelum ni ada dia kitab Taurat yang menjadi panduan, yang memimpin kamu, yang menurut rahmat pada kamu. Tu dia, ulaika yu'minun nabi. Yang mana mereka itu beriman, boleh ada. Kitab Taurat boleh mu percaya, boleh mu ikut, apa Quran boleh mu tak percaya. Nampak tak? Itu ceritaan dia je. Allah Rabbi. Wa may yakfur, tu apa mati lah. Tu apa ni sekabut perut juga perangai mu ni. Tu mu bukannya bodoh. Tu dia. Nah, mu reti, mu cerdik, bagi saja mu je ikut perangai uduh mu tu. Sombong tahu benda. Ibarat dia. Tu apa mati selalu lah. Sedap je so. Aku terfaham Quran ni, Allah. Perak Tuhan mati. Wa may yakfur bihi. Ambil dah. Barang siapa yang dok percaya, kufur dengan dia, dengan Quran ni, biarlah ahzab. Dok kira mana-mana puak pun. Dok kira mu ni daripada orang Arab ke, apa tu? Daripada puak Cina ke, India ke, Melayu ke. Nampak tak? Ada percaya dengan Quran ni. Nampak tu? Fannaru maw'iduh. Maka jawapan dia lah neraka lah janji yang untuk dia. Fannaru maw'iduh. Tempat janji yang untuk puak-puak ni, orang pasal lagu ni ialah neraka lah. Allah kasar. Sikit-sikit neraka, sikit-sikit neraka. Dah gitu cerita dia. Sebab ending kita dua tu lah. Wa immal jannah wa immal nar. Fariqum fil jannah wa fariqum fil sa'ir. Nampak tak? Ada satu kumpulan masuk syurga, satu kumpulan duduk neraka. Dua kumpulan hak syurga tu macam mana? Inilah Quran cerita. Dua hak yang kumpulan hak masuk neraka tu mana? Inilah Quran cerita. Nampak tak je tu? Itu cerita dia. Allah Rabbi. Jadi jelas dah barang siapa hak yang jauh daripada Quran, hak dak percaya, hak dak ikhlas apa sebut ni, kata Allah Taala fannaru maw'idu. Dak kira siapa mu. Tak kira siapa watak-watak mu ni, tak kira mu puak mana. Nampak tak? Tu dia tak kira. Fala taku fi miryatin min Muhammad, mu jangan ragu lagi. Miryah, mu jangan rasa ragu lagi. Fala syakka fi wala raiba fi, mu jangan ragu lagi wahai Muhammad. Teruskan apa yang aku suruh. Addu alaiha bin nawajis. Parok ni Allah kabul ke Nabi kan. Nabi terang kepada kita, mu kena faham boleh di akhir zaman ni macam-macam ujian, tapi mu kena mamah, mu kena pegang. Abdu alaiha bin nawajis. An-nawajis ni gigi geraham. Mu kena pegang Quran, mu kena pegang Islam ni dengan gigi geraham. Mu jangan gigi kapok hok depan ni putus getah habis ya. Nampak tu? Bila mu pegang gigi geraham ni, maknanya insya-Allah dak lucu ah. Tu bijak dak bijaknya ucapan daripada Nabi dan panduan daripada Allah Taala. Nampak tak? Mu jangan ragu lagi, pegang. Walaupun mari bisikan macam mana apa benda pun, jangan maya juzu. Orang hak mari tu bukan sembarangan. Profesor media, doktor, PhD daripada luar negara. Bukan made in Malaysia. Nampak tak juzu? Dia mari juga kita. Apa hujah dia bersebut tu? Hebat. Nampak tak? Hebat kenapa? Ingat tak sejarah Abu Jahal lagi cerdik. Nampak tak? Digelar oleh Abul Hakam, oleh orang Mekah. Makna bapak segala Tok Akil. Bapak segala Tok Akil. Walaupun umur 40 tahun. Haji Zul cerdik, sabar. Saya senang hati dah. Dah lalui belaka dah. Nampak tak? Hak yang kita rasa peliknya kalau budak muda cerdik dah ni. Nampak tak? Cakap dia, fikiran dia macam orang tua dah ni. Itu anugerah daripada Allah. Tak ada pelik. Haji Zul doktor dah tua dah. Lalu belaka dah. Nampak tak? Siapa nak dengar orang tua ni? Dia cakap dengan budak muda, mulai baik orang tua ni.
Nak mati baru apa masa muda teruk kok dia pun ambil tau. Mampu tu kita. Oh jangan main budak-budak muda ni aja so. Oh jangan main. Nampak tu dia kena denok macam spesies dia juga. Haji, dah sungguh ni. Nampak tu. Jadi cuba tengok molek. Allah jatuh hidayah bukan kepada Abu Jahal. Allah jatuh hidayah kepada Umar. Umar ni Samsin, laki Samsin. Top 2. Maknanya di Mekah tu glamour 2 orang. Yang pertama Khalid, yang keduanya Umar. Nak gacong lagi ya. Oh, pangah hidup kira orang. Dia letak belaka. Nampak tak? Tiba-tiba hidayah jatuh pada Sayyidina Umar. Tak jatuh pada orang cerdik. Ada pelik Nampak tu? Mu cerdik tapi mu tak ikut Quran, tak ikut apa dia agama. Tak pakai. Merasa nak mari curah harta banyak mana pun tak pakai. Nampak tu? Akhir zaman ni bukan kita cari harta. Harta ni Tuhan mudah je lah ni. Nampak tak? Tu dia. Hak yang payah di akhir zaman nak jaga iman. Akhir zaman ni mudah lucuk aja Zuh. Mudah lucuk. Iman ni mudah lucuk. Siapa pegang waktu pagi mu beriman, petang mu kufur. Waktu petang mu beriman, pagi esok kufur dah. Makna mudahnya lucuk iman ni. Allah Rabbi. Sebab itulah cara hak kita nak minta supaya tetap iman ni, dia antaranya mari sama sejid. Lepas tu kita dengar kuliah. Tapi ada juga spesies hak yang mari sejid dok suka dengar. Ada juga je tu. Allah karuk sungguh lah. Dia mari semayang. Pas semayang tak pun balik. Lepas tu dia tunggu pula isyak. Berok Ustaz orang zaman ngajar kakak lambat ni. Lepas tu dia dok lagi lah. Dia pergi sejid lain. Nampak tak? Pasal pada otak dia fikir masjidnya hanya untuk semayang. Ke mana je? Ni ya. Tak ada tak spesies lagu ni tau. Ada tau. Mana? Ada. 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 Kami ingat tak ada sini. Dah bila nak berubah dia kalau spesies lagu tu. La ilaha illallah, padang lah. Nampak tak? Minta jauh lah Haji Zuih. Tak sungguh minta jauh. Tu dia. Baik, seterusnya. Innahul haqqu min rabbik. Mu kena yakin, kena faham, kena terima sesungguhnya Quran itu daripada Tuhan kamu. Macam kitab Taurat juga daripada Tuhan kamu. Nampak tak? Tu dia. Walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Akan tetapi ramai manusia tak percaya, tak beriman. Tu dia. Dah pasal Quran kamu benda kok balah belaka dengan nafsu. Tu dak je. Quran kamu benda kok yang balah belaka dengan nafsu. Nafsu kita ni suka benda kok yang belawang sok mana Quran. Jadi itulah dipanggil ujian. Nampak tak? Tu dia. Allahu Rabbi. Baik. Oh, sedap Tuhan kabur kita tak. Cuma kita tak faham. Tahu? Dan kalau kita tak belajar bahasa Arab, tak belajar tafsir ni, baca Quran macam baca surat kamu Cina aja. Ke mana je? Duk dengar, sedap. Okey you pun sedap baca Quran. Jom, hang baru ni okey you. Sedap aje. Dia mau faham tak? Tak faham tapi sedap. Endah. Gitu sama tak ada hawa nak mari belajar apa benda hak sedap-sedap hak dia baca tu. Rupa-rupa lagu ni ustaz dah. Nampak tak? Mana lama dah Tuhan kabur Haji Zul watak-watak lagu ni. Nampak tak? Tu dia. Allahu Rabbi. Baik, seterusnya. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. Dan tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang mereka-reka perkara-perkara dusta terhadap Allah. Orang-orang yang demikian sifatnya akan dibawa menghadap Tuhan mereka. Dan pada hari itu akan berkatalah saksi-saksi
dari malaikat-malaikat, nabi-nabi dan anggota-anggota tubuh mereka sendiri. Inilah orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Tuhan mereka. Ketahuilah, sesungguhnya laknat Allah tertimpa kepada orang-orang yang zalim. Allah. Ayat ni acak kali juga kita jumpakan wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Nah, jadi sini Allah sebut wa man azlam, dia panggil isim tafdil ataupun fi'il tafdil. Azlam adall, maksudnya ialah benda yang lebih zalim. Wa man azlam ini ada dua makna. Yang pertamanya ialah dengan soalan untuk taubih, untuk menguduhkan. Makna tak ada dah orang lain hak lebih zalim, mun nak kenal hak ni hak paling zalim. Tu yang pertama. Yang keduanya maksud dengan tanya, nak suruh kita fikir. Sebab Quran ni nak suruh fikir. Afala yatadabbaruna al-Quran am qulubuhum aqfaluha. Kamu tak perhati, tak cuba nak faham ke Quran, ataupun hati kamu telah ditudung oleh Allah Ta'ala. Nampak tak? Jadi makna dua makna situ. Dua-dua tu betul ke? Tapi dalam sini, nampak tu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak beritahu bahawasanya kalau kamu nak tengok orang yang paling zalim duduk atas muka bumi ini ialah orang yang sanggup mereka-reka cerita dengan apa hak yang tidak sebenar daripada Allah Ta'ala. Nampak tak? Dia pandai reka pula tu pandai. Maknanya orang boleh percaya je Zul. Dia ada bakat bab gitu. Makna bakat dia cakap dengan fakta, dengan apa, biar letong orang percaya dah. Ilaha illallah, Allahu Rabbi. Inilah hak Tuhan kata, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Mudah tengok ke orang yang paling zalimnya ialah orang yang keletong, orang sanggup keletong. Nampak tu? Terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah kabulai, ya kabulai. Apa yang kabul tu percaya pula. Sebab apa? Sebab cara dia cakap, sebab cara persembahan dia. Jangan marah je Zul. Benda hak tak pakai, kalau dia solek jadi comel sekarang ni je Zul. Ya Allah. Nampak tak? Cara dia publicity kan. Jangan main. Jadi orang hak tak boleh jadi nak kabulnya. Dulu tahun 80-an nak suruh orang isap rokok hak ada puting. Dulu kan kalau isap rokok Lucky Strike hak 35 hak Benson and Hedges tak ada dah leniak ke ada lagi. Tak semestinya dak isap rokok tak tahu. Padang lagu ni. Betul, bukannya isap rokok kena ingat. Dah mari sama TV dulu Lucky Strike, pakai motor hok besar, pakai spek mata hitam Ray-Ban. Bro isap rokok Lucky Strike kan. Jadi nampak hebat aja. Orang hok tak mau hok dak isap rokok pun jadi rasa nak isap rokok, jadi macam gagah, jadi hebat je. Nampak tu. Lepas tu kan hok Marlboro tu kan, hok yang dulu kan tak ada putih kan. Lepas tu dia nak tukar supaya dia cakap banyak pun. Cuma dia persembahkan hak yang orang hak isap rokok Marlboro hak ada putih tu cowboy. Lepas tu kan ada tali belakang dia nak takut dia kong. Lepas tu tayang sama. Lepas tu isap rokok Marlboro hak ada putih. Itulah duduk ulang. Mampu keras tu rokok hak ada putihnya. Ada tu nak kabur pandai dia punya publicity. Kerana je tu. Yang tu memang macam TikTok ni. TikTok. Hok dok berminat apa jadi minat. Bahasa sungguh. Kalau rumah hamba tu tiap minggu ada sama. COD. Kau siapa? Tu siapa hok yang order ni? Nyakit sungguh lah. Kita rasa syukur dah. Tak ada dah bini nak ajak pergi ke mall tu mall ni. Dia tahu dah kita dak layang apa tu. Dia makin nyakit baru pula. Tengok nak tidur tu, tengok tidur lagi. Tak tidur. Bang. Tengok periuk ni somel bang. Bahasa aku nak tidur dah ni. Dah lagi tengok puan. Jakak sungguh tu. Berat pandai je tu. Ya Allah. Lepas tu kita minta jauh petenuh apa. Tapi mari pula siang pula dia mengandung anak kita 8 orang. Buah periuk apa salah.
Dah ambil nampak tu. Order lalu. Tiga ni siapa? Siapa dah bang? Siapa dah? Oh la ilaha illallah. Dah berapa lagi nak? Tanya kenapa lagi nak? Rasa marah lah ni. Oh, ia kena psikologi kau. Sebelum dia kamu tu ada benda nak lagi tak? Ia memalu. Ada lah. Oh, dia kira ni. Ganah aja tu. Doktor kena tak? Doktor kena tak? Tak. Kena tak? Kena juga doktor pun. Mana mengat seorang kena. Doktor pun kena juga. Oh, berat apa ni? Apa kamu taubatlah sungguh. Allah Rabbi dia ajak gimbal ya bahan TikTok pula. TikTok pula canggih dah ni nampak tu. Perak sehari dua siapa. Allah pandai sungguh. Tapi ada hak bagus doktor. Banyak kitab-kitab. Dia lalu pasal kita biasa tengok tu kan dia lalu lah. Waduh, bila kita tengok kitab-kitab tu banyak benda-benda kitab hak yang kita dok jumpa ada dalam TikTok. Murah pula. Kalau luar harga 50, hak ni RM29 je. Waduh, seronok. Hak kita beli baru ni macam panggil falsafah hidup Dr. Hamka. Sedap baca. Nampak tu. Dr. Hamka ni seorang pemikir yang sangat hebat lah Hamka ni. Jadi makna bagus juga. Ada benda hak comel, ada benda hak tak comel. Tu atas kita lah bawa kang kita kerana tu. Nak marah dah boleh zaman dia ni. Baik, Allah kata wa man azlamu mimman iftara 'ala Allah kadhiba. Mu tengok dah ada lagi ke orang hak soleh, hak orang yang pelawak dengan Tuhan ni. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim. Tapi kena ingat molek mu pelawak bersebut pun mu ingat molek siapa hari dia yu'radun dia buat mari a'radha yu'radun tu masuk pameran aja tu kan ada kan showroom kan tu dia ada kereta baru bersebut okey showroom ni kita nak launching pada sekian-sekian tarikh mari tengok tu tu dia begitulah amalan kita akan dipamerkan oleh Allah Taala. Ni Tuhan sebut ulaika yu'raduna 'ala rabbihim, walaupun dia pandai bijak guana sekalipun kelentong pun semua pun dia akan dipamerkan segala amalan dia di hadapan Tuhan mereka itu. Kalau ingat lagu ni ustaz kaduk orang hak mandi pelawak ke mana? Sebab syaitan mari bisik sama tu aja so yuwaswisu fi sudurin nas, mari sama bisik dia pula tak pernah kecewa, tak pernah mari rasa kecewa untuk sesatkan manusia ni. Tak ada dah sifat syaitan hak ni hak wajib kita tiru. Wajib tiru syaitan, wajib tiru babi. Kena belajar dengan dua makhluk Allah Taala ni. Yang pertama syaitan tak pernah kecewa, tak pernah putus asa. Yang kedua babi dengan keyakinan dia. Cerita dahulu Haji ingat tak cerita babi? Dia buat kejut pula ni. Lama dah orang cerita. Ingat molek aja Zul. Kena tiru, kena belajar dengan syaitan, kena belajar dengan babi. Biarlah syaitan musuh kita pun. Nampak tu? Biarlah babi tu binatang haram pun. Nampak tu? Kena belajar dengan dia. Yang pertama belajar dengan syaitan, tak pernah putus asa. Tak pernah putus asa. Kita kata sikit putus asa, malah dah pergi sejid tu lah. Nampak tu? Sikit je berapa? Tok Imam siapa tidak ajak amba makan gula dia. Nampak tak? Bodoh. Astagfirullah. Tak pergi sejid tu. Tok Imam tak kabar makan gula dia. Dah nikah baru kan. Tok Imam duda. Nampak tak? Tak kabar. Sabar hatimu Tok Imam. Sayang kita. Rezeki kita daripada muda. Batu nikah baru tak kabar kita. Malah pergi sejid. Tak pasal-pasal balah dengan sejid. Mu jangan terbermain haji. Barang ni barang ada aja Zul. Benda kecil je. Balah siapa tak tegur dengan sejid. La ilaha illallah. Yang terbermain barang ni ada. Allah Rabbi. Baik. Jadi apabila kita kata ulaika yu'raduna 'ala rabbihim, semua sekali dipamer. Akan dipamer oleh Allah satu-satu apa benda yang membuat tu. Tu dia. Ni hak takut Nampak tak? Tu kena fikir dulu. Nampak tak? Tu dia. Itulah kita. Dah kalau buat dah ustaz, kalau kita lajak dah ustaz, minta dah ampun dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Lepas tu, illa man taba wa amana wa aslaha. 3 dia kena buat. Lepas tu, kita ada diary kehidupan masing-masing. Nampak tak? Tu dia. Itu jalanan kita tu hanya Allah Ta'ala tahu. Lepas tu, maknanya kita minta supaya Allah anugerahkan. Yang pertama bertaubat, yang kedua beriman, yang ketiganya baiki diri semua. Baiki diri semua. Taubat tapi tak baiki diri. Tak jadi aku taubat kamu Tuhan, tapi tak mayambang kok tak jadi taubat lagu mana gitu. Nampak tak? Tak boleh. Ia kena islah, kena perbaiki diri semua. Dan dia kena tanamkan keimanan kepada Allah Ta'ala dengan sekejap-kejapnya. Jadi kata Allah Ta'ala, wa yaqul ashhad. Ashhad dia jamak. Dan ketika itu saksi-saksi habis cakap belaka. Hak yang dosa cara bak malaikat, bak Nabi secara lah tu. Hak tu barang. Hak yang barang tu dah ni. Hak yang paling dahsyat ialah segala prasarana hak diberi oleh Allah diizinkan bercakap. Ajizu. Tangan bercakap, kaki bercakap, ni kepala bercakap, mata bercakap, telinga bercakap, mulut dia tak diberi peluang untuk bercakap. Tapi akhir Tuhan beri peluang juga. Mulut ni tanya pula kepada telinga ni, "Hei, apa mu cakap?" Mulut ni marah pula. Bukannya berlawan dengan orang, berlawan dengan diri sendiri je tu. Tu apa yang mu cakap? Dah aku ni diberi izin oleh Allah cakap, aku cakap Tu apa mu cakap pada hujung aku Oh, bala pula je tu. Ini Allah sebut belaka dalam Quran. Lepas tu, dah sampai lah dengan orang, dah hati malaikat, dah hati rasul lagi. Kita sendiri pun balas dah dengan anggota badan kita ni. Kaki kita melakuk kat mana, tangan kita buat apa, mata kita tengok apa. Lepas tu, hidung kita duduk hidung apa, telinga kita dengar apa. Semuanya akan saksi belaka. Nak lari mana je tu? Nak lari mana? Dok hati malaikat. Malaikat ni barang hak yang cerah dah. Tapi kita balas kita sendiri. Lepas tu, itulah maha adilnya Allah Subhanahu Wa Taala atas dunia ni. Boleh kelihatan belaka aja tu. Nampak tak? Allah Rabbi. Dia kalau baca Quran kita faham sungguh-sungguh hak ni tak ada orang boleh tak buat benda-benda hak pelik-pelik tau. Tak sungguh. Allah Rabbi. Baik. Wa yaqulul ashhad haula'i alladhina kadzabu ala rabbihim. Allah Tuhan kabul lalu dah tangan cakap, "Wahai Tuhan, puak-puak ni pelawak belaka Tuhan ni." Lepas tu jangan cakap, kaki bercakap, malaikat pula ambuh lagi, Nabi pula duduk kabur pula ada benda nak lawan malaikat, nak lawan rasul. Lepas tu Allah Rabbi. Sebab itulah hamba sebut sama dah Haji Zul. Tu kata-kata Haji Zul, surah Al-Mujadalah ayat yang ke-6. Haji Zul ingat tak? Cuba baca je tu. Dia kan dah ingat mesti doa. Tu lama dah. Masa mula-mula kita ngajar sini kita khabar dah. Dah tu ayat yang ke-6 surah Al-Mujadalah. Bukalah dok tu. Nampak? Yauma yab'athuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allah wa nasuhu wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Ayat ni kena copy paste lah. Ni nak sama sebagai motivator. Macam juga ayat terakhir surah Al-Hijr. Baca je tu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Lagi mana mu hidup, lepas tu mu kena buat ibadat kepada Allah. Makna kamu masih lagi ahli ibadah. Lagi mana dok mati. Faham je tu? Lepas tu ingat pula ayat 69 surah Al-Ankabut. Betul tak Dato' mu cari? Ayat yang ke-6. Baca. Hei, baca bahasa Arab lah. Bukan terjemah. Betul tak? Betul tak? Yauma yab'athuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allah wa nasuhu Allahu 'ala kulli syai'in syahid. Betul? Betul. Haji Zul. Buka pula surah Al-Ankabut ayat 69. Ayat 69 tu ayat terakhir lah. Tu dia.
Allahu akbar. Ajuzu apa kata Allah SWT? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wallahu lama'al muhsinin. Ayat-ayat ni ayat yang motivator kepada kita. Nampak tak? Quran itu yang memberi motivasi kepada kita. Orang tak ada masalah, kita jadi orang yang bersemangat dengan agama Allah Ta'ala untuk taat kepada Allah. Sebab apa? Sebab Quran yang memberi motivasi kepada kita. Nampak tak? Itu dia. Jadi makna tu hak yang peranan Quran. Apa tu? Itu dia. Kenapa dah? Itu dia. Biar ada sama beringat sama. Jadi bagaimana hak saksi-saksi itu akan kata kepada Allah Ta'ala, haula'i alladhina kadzabu ala rabbihim. Mereka ni lah hak duk pelawak sama Tuhan, tak percaya sama kalau muka buat menapa pun. Ala harfut tanbih. Ala wa na'malai. Itu maksudnya harfut tanbih, memberi peringatan, caution. Nampak? Ala dengar balik ni. Apa benda nak khabar? La'natullahi 'alal zalimin. Laknat Allah kepada orang yang zalim. Kesinambungan daripada ayat hak yang depan tu. Wa man azlamu mimman iftara Allahi kadhiba. Jadi Allah pun mutuhkan akhir ayat ni, ala la'natullahi 'alal ala la'natullahi 'alal zalimin. Nampak tu? Ingat molek, laknat Allah itu atas orang yang zalim. Dah zalim tu siapa Haji Zul? Zalim tu siapa? Ala la'natullahi 'alal zalimin. Al-zalimin tu siapa? Haji, orang zalim tu siapa? Kalau tanya Haji Zul, Haji kata lagu ni orang zalim. Haji kata orang lagu ni zalim. Haji kata orang ni zalim. Nampak tu? Baik, dah seduk balah, ni aku nak khabar. Ayat seterusnya. Itu watak zalim siapa? Allah pun khabar. Alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun. Inilah orang yang zalim. Siapa dia orang zalim? Baca dia tu. Orang-orang yang menghalang dirinya sendiri dan orang lain dari jalan agama Allah. Dan berusaha supaya jalan itu menjadi bengkok. Allah. Sedang mereka meninggalkan hari akhirat. Allah. Ini orang zalim. Muncul Allah kabur. Macam kita juga ihdinas siratal mustaqim. Jalan lurus tu kenapa? Jalan lurus tu lah ustaz. Lurus tu jalan kenapa? Pok dadah kata jalan lurus hak motor terik tu lah ustaz kata dia. Nampak tu? Tak ada pekok-pekok, tak ada kona-kona, tak ada. Lurus tu lah lurus je. Mujur tu hak apa? Mu nak kenal jalan hak lurus tu ialah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nampak tak? Ni jalan lurus. Jalan hak lurus ni jalan hak telah diikuti oleh orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Orang yang diberi nikmat oleh Allah tu siapa? Allah sebut dalam surah Al-An'am, an-nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. 5 kumpulan. Nampak tak? Kalau kita nak ikut jalan yang lurus, kena ikut jalan nabi-nabi, rasul-rasul. Nampak tu? As-siddiqin, orang yang benar. Walladzi ja'ahum bis-sidqi wa saddaqa bihi fa ulaika humul muttaqun. Allah puji orang yang siddiq. Makna membenarkan dikala orang tak percaya. Nampak tak? Ni barang payah ni, kita ikut orang ramai lah. Ada jumpa dak ayat tu. Ada jumpa dak tu. Orang cakap lagu tu. Apalah dak tu, kita ikut orang ramai lah. Ada jumpa tak? Macam mana mu nak jumpa mu duduk jabatmu je? Inna-illallah. Nampak? Kalau jumpa ni, kau jumpa dengan orang. Kerana dia so. Jumpa dak Haji Zul cakap lagu tu. Mek tak? Aku kata tak. Mu duduk jabat nak jumpa kau, nak Haji Zul hari-hari jumpa dengan orang sama. Jumpa lah. Nampak tak? Tak boleh ikut orang ramai lah ustaz. Nak kata kau ni. Nampak tak? Sebab itulah jalan kebenaran, dia tak kira ramai sikit.
Dia kira tepat dok dengan apa hak Tuhan nak. Sebab itulah Ashabul Kahfi duk baca doa kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Minta rusyd. Apa makna rusyd? Ar-rusyd bermakna as-sawatul haq, tepat dengan benar hak Tuhan nak. Itu kita nak. Walaupun mu seorang, walaupun mu dua orang, tapi hak mu betul, hak yang mu bawa tu betul dan Tuhan nak, mu hak yang betul daripada orang ramai hak tak betul. Nampak tak? Walaupun ramai orang suka dia, ramai orang sokong dia. Nampak? Hak ni hak kita bawa nilai yang ini. Faham je tu? Itu dia. Jadi Allah sebut dalam ayat ni nak cerita pada kita siapa dia orang zalim. Iaitulah alladzina yasudduna an sabilillah, orang yang cuba halang dia dan juga orang lain daripada duduk di atas jalan Allah. Nampak je tu? Dia tak suka doktor jalan orang yang suka dekat dengan Tuhan bersebut, tak berakhir. Dia cuba halang, dia sakit hati. Haji nak orang suka belaka ke haji mari sejik nampak tak? Orang yang nak haji Azur ni hok duk buat sejik comel bersebut ni, ingat semua orang suka. Allah la ilaha illallah. Kalau semua orang suka, lama dah boleh baca khutbah kerana je tu. Duk payah naik turun, nak sesar masalah tanah dan sebagainya. Kerana perjuangan. Orang hok baru mari sejik ni dah tahu cerita apa. Dah dulu 20 tahun lepas. Hamba rasa hamba kuliah 20 tahun dah sini 20 tahun dah. Allah, 20 tahun dah. Lepas tu kita tahu sejarah. Beramal dah, macam bayang-bayang je orang hok yang mati dah. Haji Mak Kutung. Lepas tu Haji Mak Kutung tugak hok duduk atas bukit tu. Lepas tu Pok Yah. Tahu? Pok Yah hok nukang, hok pakai kereta Honda. Lepas tu ada belaka dah. Macam bayang-bayang je ada. Ni orang lama-lama belaka Allah Rabbi. Nampak tak? Sejarah dia tu. Subhanallah. Alhamdulillah sampai mereka ada hok kecil surah pun ada je tu. Puas hati sungguh dia mari sejik sampai terkecil terus tak sedar. Dah luh lah. Sedar basah. Allah dia. Power. Dah puas hati lah. Nampak tak? Allahu Akbar. Allah tu sejarah kita bila mengenal watak-watak ni hak hebat kali buat muzah arwah pakai topi randok itu krek basikal suka ada putung gigi suka. Allah ingat ke arwah. Allahumma fil warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allah Rabbi. Sebab tu bila tuan-tuan mari majlis ilmu gini, nampak tu orang yang masih hidup ni teringat ke tuan-tuan. Macam mana tadi aja Zuan boleh tahu rakaat yang ketiga sembahyang Isyak. Dia mari nitah orang-orang hok lama-lama hok meninggal. Kita ngajar di Kuala Berang. Dia mari nitah rakaat ketiga tu. Padang. Nampak tu. Dia mari kita masuk dalam sejid teringat arwah-arwah tu, ya Allah. Tak tahu apa kan bunuh hati. Tak tahu mengingat orang mati je. Bertegari ni. Tak tahu aja sungguh bunuh hati mau. Apalah mati tetap hati mana pun. Kita minta mati dengan beriman lah insya-Allah. Kita tengok Ustaz Ali Abu Bakar. Allah la ilaha illallah. Kita biasa juga tepah nasib maklubah ke dia. Apa tu nak jamu orang-orang Arab hok mari luar tu kan. Pesan hok dia lah. Kalau pesan hok orang Arab tu biasa dah nak suruh orang Melayu hok masuk nasi Arab ni. Puji belaka orang Arab kata dia orang Arab kan masuk dak orang Melayu. Nampak tak? Allah Rabbi. Ni Ustaz Aliyah. Ustaz Aliyah waktu subuh tu kuliah subuh lagi kat Masjid Sungai Rengah. Kuliah subuh. Pak kuliah subuh orang ajak makan nasi minyak. Kambing. Makan. Kan 8:30 yang meninggal. 8:30 pagi meninggal. Aja tu. Makna lepas makan nasi apa semua kambing. Dah memang ada orang belajar negara Arab. Dak bagi kambing sajalah. Kerana jeju mungkin salah dah makan ubat ke serangan jantung sebab Tuhan tak kedai dah. Kenapa tu? Kita doa lah yang baik insya-Allah. Puas hatilah dia. Kenapa tu? Puas hatilah dia menghabiskan usia dia keadaan yang baik. Mudah-mudahan Tuhan terimalah insya-Allah. Nampak tak? Masalah kita ni guana pula. Kerana jeju. Sebab itulah masa kita hidup ni mari beramal depan orang-orang hak baik-baik ni.
Di antaranya masjid ya. Nama tu. Jadi bila kita tak ada kat ni, apa cakap tak ada ni. Duduk semua situ doktor lah. Dulu sini. Nama tu. Dulu kat ni. Lepas tu pas situ orang tak ada doktor ni. Jangan terbaik mahal. Ingat belaka Haji. Tak ada doktor. Tak ada dah. Ustaz dah. Ya. Al-Fatihah. Baca Fatihah. Baca doa. Boleh. Dia kalau mudah mari sejik. Siapa nak ingat kamu? Ke mana? Siapa nak ingat kita? Ke mana dia tu? Mati dah. Dah aja nampak dengar cerita mati. Rumah besar, kereta besar. Dah mari sejik. Nampak tak? Jadi uduh pula cakap. Uduh pula orang cakap. Nampak tak? Wala'iyahzubillah, minta jauh. Sebab itulah hidup ni kena fikir. Fikir siapa kita kemati. Nampak tu? Itu? Tu dia. Allah Rabbi. Baik. Wa yabghuna iwaja. Dahlah dia dok berakhir dia dan orang lain tu duduk di atas jalan Allah. Wa yabghuna iwaja. Dia berusaha sungguh-sungguh supaya jalan orang yang lalu dan kebaikan itu jadi melencong. Iwaja. I'wijaj. Maksudnya lencongan. Kalau kita jalan, orang tengah buat apa di construction. Jalan tu dia kata lencongan kan. Jadi wajaj lencongan lah supaya tak lurus. Dia usaha, dia sekat, dia beci orang yang buat baik, lepas tu dia akan usaha ikhtiar macam mana pun tak mau pergi jalan molek. Tu kata waya berguna wajah. Dia usaha apa cerita pun. Allah Rabbi jazu. Hak yang aku boleh jumpa dengan undang-undang supaya tak boleh orang ikut benda-benda ni. Nampak tak? Allahu Akbar. Nak buat sejid pun, nak buat madrasah pun. Nampak tak? Sampai PK habis, naik turun mahkamah. Kerana je tu. Tak berakhir je. Benda jadi depan mata saya. Nampak tak? Allahu Akbar. Inilah watak-watak yang ada dalam Quran. Sebab tu kita baca Quran ni seolah kita mengembara dalam satu pengkisahan kehidupan. Tu dia. Baik. Wawul hal. Makna dalam keadaan orang yang buat lagu ni, orang tak suka orang duduk di atas jalan Allah Ta'ala, dia berikhtiar pula supaya orang tak duduk di atas jalan hak lurus ni, dalam keadaan dia itu tidak percaya. Tu dia tak yakin kepada hari akhirat. Wa hum bil akhirati kafirun. Kafir-kafir ni asal apa je tu? Kafir-kafir ni asal apa? Kafarah tu masuk apa je tu? Menolak kebenaran. Kafarah ni ada betul lah, menolak kebenaran tu jahada wa inad dalam bahasa Arab. Tapi sebenarnya kafarah ni ialah benih pokok hak kita nak tanam. Macam kita beli biji sawi, perak kita gali sikit tanah, perak kita letak biji sawi tu, kita kambuh. Faham tak? Kita kambuh. Jadi tujuan kambuh tu sebab apa? Sebab benih ni ada proses dia. Nampak tak? Kena air sesuai dengan oksigen yang ada tu, juga dia pun tumbuh anak benih. Jadi hak kambuh anak benih tu dia panggil kapir. Faham tak tu? Dia panggil kapir ni bila kambuh. Maksudnya setiap manusia ni dia ada bakat dalam hati dia tu beriman kepada Allah. Nampak tak, kira mu ni Cina ke India ke, ada bakat untuk beriman kepada Allah. Tapi kalau kamu keadaan kekal, keadaan tidak beriman kepada Allah, kamu telah musnahkan bakat yang ada tersebut. Nampak aja tu? Itu maksud asal kafir. Lepas tu barulah istilah kafir ni tak beriman dan sebagainya, tu cerita lain. Dia hak asal dia. Macam juga fasik ni apa dia Jazu? Fasaqal qashirah. Fasik ni asal fasaqal qashirah. Kita ambil buah, ada kulit, ada butir dalam tu, kita pun cekah. Tak kira lah buah rambutan ke, buah serta ke, buah durian ke, kita cekah. Bila cekah tu kita tak makan lalu, kita tak tinggal gitu. Lepas tu kat sejam 2 jam lepas tu baru kita makan. Tak makan dah. Sebab apa? Sebab ada semu, ada lalak, ada apa dah. Ada tu. Jadi maknanya fasik ni orang yang mendedahkan diri dia dalam benda-benda hak Tuhan benci. Itu maksud asal fasik. Lepas tu zalim maksudnya wad'a syirk fi ghair mahallih.
Zalim ni asalnya meletakkan sesuatu pada bukan tempat dia. Aja tu. Berapa ramai orang kok dok terasa dia buat zalim. Allah pesan sokmolah surah At-Taubah. Kita habis dah tafsir surah Taubah. Lama dah sudahnya. Surah Taubah, surah Al-Anfal. Habis dah kita tafsir. Nampak tak? Surah Taubah tu kata dah kan? Inna iddatash shuhur 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah. Jadi bila siapa dekat dengan bulan haram, 12 bulan ni ada 4 bulan namun dia bulan haram. Salasatun sardun wa wahidun fardun. 3 bulan yang berangkai, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini hak berturut-turut. Ada 1 bulan yang berasingan namun dia rejak. Siapa-siapa yang duduk daripada 4 bulan ni ada satu agenda besar daripada Allah. Allah sendiri mengagendakan kita, iaitulah fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu buat zalim kepada diri kamu sendiri. Berapa ramai orang yang buat zalim tapi dia tak sedar dia buat zalim. Ni dia. Ni kita duduk mengajar contoh mengajar. Mana ramai-ramai tu belajar. Belajar lah tu. Dia tak turun terang barang. Dia tak sedar dia buat zalim. Orang lain daripada pocok Bukit Tunggal, daripada pocok Cederin, daripada Bukit Payung mari dengar masjid ni. Nampak tak? Dia dua jakah dok mari. Dia tak sedar dia buat zalim untuk diri dia. Dia tak sedar. Tahu tak tahu je bila mati lah. Barulah kabur. Ini minta maaf je. Allah sebut. Surah Al-Mu'minun baca lah. Macam mana Juzuk? Qala rabbil ji'u la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun wa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah sebut jelas dah. Ini ucapan orang yang menyesal esok, dan kita minta jauhlah kita cakap lagu tu juga. Sebab tu kita muhasabah. Lepas tu kita baiki slow. Nampak tak? Boleh insya-Allah sebab kita ada bakat. Kita ada bakat sebenarnya, tapi kita kambuh bakat tu, kelumbung bakat tu aja Zul. Tu dia. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan ayat penyata, ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard wa ma kana lahum min dunillahi min awliya يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون الله ربي Mereka itu tidak akan dapat melemahkan kekuasaan Allah daripada menciptakan mereka dengan azab di dunia, dan tidak ada pula bagi mereka yang lain dari Allah sesiapa pun yang dapat melepaskan mereka dari siksa. Azab untuk mereka akan digantikan kerana mereka sangat benci dalam agama Allah, sehingga mereka tidak tahan mendengarnya dan tidak bersuka melihat tanda-tanda kebenaran. Allah Subhanahu wa taala menceritakan akibat. Ending dia orang yang zalim ni buana aja Zul. Orang kok suka sekat orang daripada jalan yang benar. Lepas tu macam-macam lah. Allahu Rabbi tak tahulah macam mana nasib enactment jenayah syariah. Siapa mereka ada orang Melayu Islam sendiri supaya ilghakkan, mansuhkan enactment tersebut. Sebab awal-awal lagi bercanggah dengan perlembagaan. Nampak tak? Bila bercanggah dengan perlembagaan, usaha yang kamu buat tu sia-sia je. Nampak? Dengan sendirinya terbatal. Dia apa yang mu tebal sangat buat? Mu tahu dah benda tu bercanggah dengan perlembagaan, tak pakar membuat tu, bazir masa, bazir piti. Ni cara fikir orang yang tidak tak ingat pada akhirat. Dah dimasukkan orang panggil virus secularism dipanggil. Kita buat tu sebab kita ada peluang dan ada kuasa yang diberikan. Buatlah sekadar mana hak kita boleh buat. Duk boleh buat hak pekak besar, kita buat hak kecil. Nampak tak tu?
Subhanallah. Bila ada halangan, kita berhenti sekejap. Bukan berhenti mampu mutu, tak. Enjin tetap hidup. Bila ada peluang, kita jalan. Subhanallah. Nampak tak? Tapi boleh pula nak sama. Nampak tak? Cuba tengok. Orang Melayu Islam. Orang Melayu Islam aja tahu cara mana, cara fikir. Dia kata dia betul, dia kata kita salah. Lepas tu kita cakap, kita ngajar apa sebut, dia kata kita salah, kita kata dia tak betul. Dah lepas tu bila nak betul, ni bukan orang bukan Islam ni Haji. Ni bukan cerita orang bukan Islam. Ini orang Islam, sesama dengan Islam. Sebab tu Nabi pesan lama dah. Kamu akan menghadapi ujian seumpama ini. Annahum yatakallamuna bi alsinatikum wa annahum min jildatikum. Allahu Rabbi. Hak yang kamu hadapi ini, kulit, warna kulitnya sama dengan kulit kamu, bercakap dengan bahasa-bahasa kamu. Maksudnya sama kaum, sama jenis. Nampak? Bukan makhluk asing yang balah kamu ni. Ada kalanya abang kamu, ada kalanya pak dara kamu, ada kala anak kamu sendiri. Oh, jangan terbaik-baik je Zul. Kita ni tak mati lagi. Anak kita mungkin lah malu Allah nak lawan kita. Sebab kita ayah dia je Zul. Bila kita mati, pak karung dia caci kita je Zul. Wala'ayazubillah. Hamba kabur ni barang ada. Aja Zul. Anak caci ayah. Nampak tak? Marah ke ayah. Nampak tu? Kita tak pelik. Cuba tengok molek Nabi Nuh alaihi salam. Daraballahu mathalan lilladheena kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Ajizu suka baca ayat ni kan? Surah At-Tahrim. Apa cerita dia? Aku buat perumpamaan, aku bawa contoh tu. Aku mari terik senjah pok depanmu ni, aku tunjuk kamu ni. Mu baca molek ni, aku buat contoh dah ni. Nampak tu? Ada dua orang yang aku pilih. Aku pilih, bukan manusia pilih. Allah Ta'ala sendiri pilih. Siapa dia? Nabi Nuh, Nabi Lut. Orang yang duduk di bawah manusia yang dipilih oleh Allah ni siapa? Isteri dia sendiri. Hak tu anak. Nampak tak? Tapi tak ikut semacam. Lawan pula. Sama cacang. Lawan sama cacang. Sanggup mati lawan ayah. Lawan suami. Kerana je tu. Bukan orang lain. Dan Nabi Ibrahim pula. Nabi Ibrahim pula. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliyah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Siapa pekat Nabi Ibrahim habis kemucuk dah tu. Ayah, aku tengok ayah dengan kawan ayah ni sesat ayah. Jadilah awak kerja mengarut lagu ni. Siapa mucuk tu? Sebelum ni dia panggil ya abati, baca surah Maryam. Ya abati, ya abati, ya abati, ya abati 4 kali. Wahai ayah kesayangan aku, la ta'budu syaitan. Wahai kesayangan, wahai ayah kesayanganku lagi. Dah habis sudah, akhir sekali baru mati. Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Aku tengok ayah dan kaum ayah ni sesat ni. Tak betul ni. Allahu akbar. Juzul. Apa? Allah Rabbi. Jadi orang pesen lagu ni, Allah Ta'ala kata apa dia? Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard. Mereka itu, orang yang zalim itu tidak boleh nak melemahkan Allah Ta'ala di atas muka bumi ni. Walaupun mu ada kuasa banyak mana pun, harta banyak mana melimpah pun, kamu tak boleh nak melemahkan Allah di atas muka bumi ni. Wa ma kana min dunillahi min awliya. Kamu tidak akan cari, tak boleh nak jumpa orang yang boleh tolong kamu untuk mengalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada, nak jumpa. Azizu. Rasa minta tolong lah. Sebab tu Nabi selesaikan kita dia dengan hadis Ibnu Abbas. Ingat tak Azizu? Umur Abdullah bin Abbas ketika itu umur 10 tahun. Mana dia ayah hak yang beri nasihat kepada anak yang umur 10 tahun macam hak Nabi ajar kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas dia sepupu Nabi. Tapi masa kecil dia suka tidur rumah Nabi. Waktu Nabi doa dan sebagainya. Jadi di antara Nabi ajar Abdullah bin Abbas tu, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Budak mari sini. Dah umur 10 tahun, budak lah gulam.
Aku nak ajar kamu ni beberapa kalimah mu ingat molek, mu ngapa molek, mu faham molek. Ihfazillah yahfazuka. Mu jagalah Allah, Allah jagamu. Jaga Allah tu maksud jaga hukum Allah, jaga agama Allah. Nampak tak? Allah jagamu. Allah jagamu. Ha, tu dia. Nama tu ihfazillah tajidhu tujahak. Kalau mu jaga agama Allah, jaga hukum Allah, seolah-olah Tuhan duduk depan kamu, melihara kamu. Nampak tu? Allahu akbar. Ha? Iza sa'alta fas'alillah wa ista'anta fasta'in billah. Bila mu nak minta, mintalah dengan Tuhan. Mu nak minta tolong dengan Tuhan. Wa'lam law anna al-ummata ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Mu kena ingat, kalau semua manusia berhimpun untuk memberi mudarat kepada kamu, tidak akan beri mudarat sedikit pun. Walaupun ramai mana mereka itu, kecuali izin Allah. Kalau Allah izin baru jadi. Walam law anna al-ummah ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kalau semua manusia berhimpun nak memberi kebaikan kepada kamu, tidak sedikit pun boleh beri kebaikan kecuali dengan hak yang diizin oleh Allah. Berapa ramai orang hak duk ajar pada anak umur 10 tahun ni tentang akidah ni aja tu. Nampak tak? Ha, berapa ramai? Nampak tu? Umur 10 tahun dah pailing akidah dah. Subhanallah. Inilah tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tarbiyah Nabi ni sebaik-baik tarbiyah. Sebab tu Nabi kata adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku asuh kamu ni wahai sahabat sebab aku ni diasuh oleh Allah Taala. Sebab tu aku jadi sebaik-baik adab. Kalau lok aku nak pakai kau ibarat dia gitulah, ibarat dia je. Tapi Allah Taala yang memberi adab pada aku. Ha, tu dia. Yudha'afu lahumul azab. Tuhan akan lipat gandakan. Lipat gandakan azab bagi mereka itu. Nakal juga Tuhan buat yudha'afu lahum. Lam tu lah manfaat je tu. Lam tu lah manfaat. Allah melipat gandakan manfaat bagi mereka itu oleh azab. Mana ada azab manfaat? Ke mana? Inilah uslub istihza' wa tahakkum. Allah buat ngani. Wa basyirhu bi'adzabin alim. Tolong beri berita gembira kepada mereka itu dapat azab yang pedih. Berita gembira apa azab pedih ya? Ini dipanggil istihza', wak ngani. Tuhan wak ngani. Itu awak ngani kepada orang zalim ni. Yudha'afu lahumul azab. Manfaatnya kamu duduk sekat orang, duduk marah orang, duduk layan dengan dok molek orang hak yang buat baik dulu. Ni. Bolehnya lah mu hari ni. Ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun. Tak boleh nak tahan aja tu. Tak boleh nak dengar. Orang ngajar tak boleh dengar, baca Quran tak boleh dengar. Sekabut. Allah sekabut perut. Apa pula sekabut? Orang tengok dengar ustaz tu mengajar dak berhenti lagi sekabut sungguh. Weh tak berhenti tak nak mayan syak pula ni. Kerana elaklah minggu lepas dak hari kan. Kerana je tu. Minggu lepas kena kuliah tempat lain. LSJN, hak putih, hak hasil. Dia suruh ceramah. Kita ceramah ambil ada peluang ke mana. Gitulah. Nampak tak? Allahu Rabbi. Nampak sikit pun tak apa. Kena berhenti tau. Lain macam tau ni. Jawab doa penuh ikhlas aja tu. Tengok sedap cerita nak kan tak nak berhenti. Tengok sedap nak berhenti. Gohik mu seorang. Dia tak ada kerjaan dah. Orang lain banyak kerjaan lagi. Tapi mas tak sungguh Tapi oleh kerana Azizul kata gohik tu maksudnya dibaca balik. Kita kena faham balik. Makna gohik tu ada je berhenti lah ustaz. Tak apa kita berhenti lah. Sambung minggu depan pula ulaika alladhina khasiru anfusahum. Tu dia. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' wa min du'a'in la yusma' walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.